Saya jemput Yang Berhormat Jelebu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang Dipertua, soalan Jelebu nombor 1. Silakan Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Tuan Dipertua, terima kasih pada sahabat saya YB Jelebu. Izinkan saya menjawab soalan ini bersekali dengan soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kampar pada 11 November 2020 dan juga Yang Berhormat Pulai pada 26 November 2020 dan juga 2 Disember dan Yang Berhormat Besut pada 8 Disember 2020 yang dilihat mempunyai kaitan dengan tindakan Amerika Syarikat terhadap produk sawit keluaran Felda Global Ventures FGV. Ahli Yang Berhormat, Jemaah Menteri pada 4 Jun 2020 telah memutuskan untuk menangguhkan kemasukan pekerja asing dalam negara. Dasar terkini ini adalah bertujuan bagi mengekang kes jangkitan virus COVID-19 daripada terus meningkat di samping memperkasakan rakyat tempatan dalam sektor ekonomi termasuk di sektor perdagangan. Dan kerajaan berharap dasar ini akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan di sektor perdagangan. Dan dasar ini adalah penyelesaian jangka masa panjang bagi isu-isu buruh asing yang di sektor perdagangan dan komoditi yang dibangkitkan terutamanya di peringkat US. Untuk ekspor produk sawit Malaysia ke Amerika Syarikat secara amnya tidak menghadapi sebarang masalah kecuali sekatan dagangan yang dikenakan ke atas produk sawit negara keluaran syarikat FGV bermula 1 Oktober 2020. Oleh itu, sekatan produk sawit Malaysia yang dikenakan Amerika Syarikat ini tidak memberikan kesan signifikan kepada sektor tersebut buat masa ini. Dan dimaklumkan bahawa FGV hanya menghantar atau mengekspor minyak sawit sekitar 40 tan saja setahun dengan nilai lebih kurang 120,000 setahun. Dan kalau kita lihat pada angkanya dengan jumlah keseluruhan ekspor 3 juta million tan oleh FGV di Amerika Syarikat hanya bernilai 0.0013% sahaja. Dan untuk makluman juga, data menunjukkan bahawa ekspor sawit Malaysia ke Amerika Syarikat antara Mei hingga September 2020 ialah 292,940 tan metrik tan dan itu lebih tinggi berbanding 292,011 tan pada tempoh yang sama tahun 2019. Tuan Dipertua, lebih pula bertanya tentang sejauh mana kebenaran dakwaan US Customs Border Protection berkaitan FGV menggunakan tenaga buruh paksa. Pihak FGV telah mengeluarkan kenyataan media bagi menjawab dakwaan ini. Untuk makluman, Jabatan Kastam dan Perlindungan Sempadan Amerika Syarikat telah mengeluarkan withhold release order bagi mengenakan sekatan terhadap import minyak sawit dan produknya dari FGV pada 30 September 2020. Dan itu adalah isu berbangkit isu yang lama pada tahun 2015 lagi. Sekatan dikeluarkan berdasarkan petition yang dikemukakan oleh beberapa buah badan bukan kerajaan kepada pihak CBP berkaitan penggunaan buruh paksa dalam proses penggunaan produk sawit syarikat FGV. Namun, kesahihan dakwaan tersebut masih belum dapat disahkan dan kita memerlukan pelayanan yang adil untuk menentukan keadilan dalam isu dakwaan ini. Tuan Dipertua, untuk makluman juga sebagai langkah penyelesaian jangka masa pendek, kerajaan akan membantu menyelesaikan isu berkaitan kekurangan tenaga kerja asing ini melalui pelonggaran syarat bagi permohonan pertukaran majikan PTM. Tuan Dipertua, isu buruh paksa dan buruh kanak-kanak di ladang sawit bukan isu baru. Sektor sawit Malaysia telah disenaraikan oleh United States Department of Labour iaitu USDOL sebagai sektor yang menghasilkan barangan menggunakan buruh paksa dalam senarai tahunannya. Dan senarai tahunan yang bertajuk The Department of Labour's List of Goods Produced by Child Labour or Forced Labour seperti yang diperuntukkan di bawah The Trafficking Victim Protection Reauthorization Act bermula pada tahun 2009. Pada tahun 2014, sektor sawit Malaysia bukan sahaja disenaraikan sebagai sektor yang menggunakan buruh paksa, tapi juga buruh kanak-kanak di ladang sawit dan penyedaran tersebut kekal sehingga kini. Undang-undang Malaysia jelas tidak membenarkan sebarang bentuk penyeksaan, penindasan, keganasan fizikal dan seksual terhadap mana-mana pekerja di semua sektor di Malaysia. Walau bagaimanapun, penyimpanan pengelaran diri pasport oleh majikan berkemungkinan berlaku atas dasar keselamatan setelah mendapat persetujuan daripada pihak pekerja. Namun perkara ini merupakan salah satu ilmu buruh paksa seperti yang digariskan oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa. Jalan penyelesaiannya ialah memastikan majikan tidak menyimpan pasport pekerja. Salah satu kaedah yang dilakukan oleh sebagian besar syarikat berladang sawit ialah menyediakan tempat khas penyimpanan pasport
dan pekerja berhak untuk mengikuti pasport itu pada bermasa sahaja. Dan kerajaan Malaysia sememangnya amat menitik beratkan prinsip keadilan dan sosial pekerja dengan penguasaan undang-undang perburuhan dan juga akta-akta yang menjaga kebajikan pekerja. Isu teknikal seperti isu pasport tadi perlu dijelaskan kepada pihak syarikat yang mana ia adalah termasuk dalam salah satu elemen buruh paksa yang mungkin tak disedari oleh syarikat sendiri. Dan kementerian melalui MPOB akan terus giat mengadakan program advokasi pada pihak industri untuk menjelaskan perkara yang sebegini. Untuk FGV pula, oleh kerana FGV merupakan pemain industri sawit Malaysia yang utama, di mana rantaian pengeluaran produk sawit FGV turut melibatkan hampir 100,000 orang peneroka Felda di seluruh negara dengan keluasan tanaman sawit berjumlah 432,721 hektar. Maka kementerian mengalur-alurkan langkah yang telah dibuat oleh FGV untuk menyelesaikan segala isu ini dengan pihak Amerika Syarikat. Syarikat ini telah mengadakan sidang mesyuarat secara maya pada bulan Oktober 2020 dengan pihak berkuasa Amerika Syarikat bagi mendapatkan penjelasan berhubung sekatan ini. Kementerian difahamkan pihak CBP dilihat positif dalam menyelesaikan isu ini dan akan mempertimbangkan untuk mengemukakan petisi membatalkan perintah tahanan pelepasan, dan petisi ini boleh disertakan dengan laporan audit daripada firma pengauditan pihak ketiga yang boleh dipercayai oleh dan juga adil. Oleh yang demikian, FGV akan melantik jurus audit bebas dalam masa dekat. Pada masa yang sama, pejabat MPOB di Amerika Syarikat turut berhubung dengan pihak berkuasa di sana untuk menyusuli perkara ini. Terima kasih. Terima kasih.